Kalau dah record, cakap on ni. On. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, macam mana hari ni? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, masih berpuasa lah. Ya masih berpuasa. Okey, macam sahur tadi makan apa? Nampak macam bersemangat je. Saya makan nasi putih, ikan goreng dengan gulai. Gulai ikan. Wah, menarik lauk yang makan sahur tadi. Ya menarik, sedap sangat. Jangan duk ingat-ingat, bahaya. Nanti batal nanti puasa. Okey, sebelum kita pergi terus lagi, awak pun tak kenal saya pun tak kenal awak. Jadi adalah lebih baik kita perkenalkan diri sama-sama lah. Okey, baiklah. Saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Nur Atifah dan saya berumur 32 tahun. Okey, dan saya seorang kaunselor di UPSI. Okey, jadi awak boleh panggil saya Atifah sahaja. Tak perlu cik, tak perlu puan dan tak perlu apa-apa. Awak boleh panggil saya Atifah. Okey? Okey. Okey, boleh awak perkenalkan diri awak tak? Saya Nurul Izzati. Umur 21 tahun, asal Gerik Perak. Oh, muda lagi. Baru 21 tahun. Muda lagi. Masih belajar. Patutlah muka comel je. Baru 21 rupanya. Okey. Masih lagi belajar tadi cakap kan? Ya. Okey, belajar dekat mana tu? Dekat UUM, Sintok Kedah. Oh, dekat UM Sintok Kedah. Jadi daripada Perak, belajar dekat Kedah lah. Ya. Merantau sikit. Mantau sikit lah kan. Okey lah. Best lah sikit kan keluar daripada negeri asal kita. Ya. Okey, sebelum ni pernah hadir tak sesi kaunseling? Tak pernah. Tak pernah. Oh, jadi tak tahu lagi lah sesi kaunseling ni macam mana. Ya, tak tahu. Oh, dekat sekolah dulu pun tak pernah hadir sesi kaunseling? Tak, sebab saya takut. Takut? Kenapa takut? Sebab tengok macam cikgu-cikgu kaunseling dulu garang-garang. Oh, garang-garang. Oh, okey. Betul, sepatutnya cikgu kaunseling ni dia lebih friendly sepatutnya dengan pelajar. Okey, tak apa. Kalau tadi Cik Izzati ada perkenalkan diri Cik Izzati sikit. Nama Cik Izzati Nurul Izzati binti Harun, berumur 21 tahun dan tinggal di Gerik Perak. Ya, Jadi betul. saya panggil Izzati je lah, boleh? Boleh. Okey, kita mudah-mudah sahaja. Okey, jadi saya nak bagi tahu sebabkan sebabkan Izzati tadi, saya panggil Izzati sajalah. Sebabkan Izzati tadi cakap Izzati tak pernah hadir sesi kaunseling, jadi suka untuk saya beritahu bahawa kaunseling ni sebenarnya adalah proses membantu ataupun proses membantu antara klien dan juga kaunselor yang berdaftar. Maksud dia kalau Cik Izzati ada buat sesi kaunseling, Cik Izzati kena pastikan kaunselor yang Cik Izzati pergi tu adalah kaunselor yang berdaftar supaya dia ada amalkan etika kerahsiaan. Cik Izzati tahu tak apa itu etika kerahsiaan? Saya kurang pastilah. Itu yang penting dia. Sesi kaunseling ni adalah etika kerahsiaan. Etika kerahsiaan tu bermaksud jika sebarang isu yang dibawa oleh Izzati kepada saya adalah rahsia, tetapi jika isu yang dibawa itu akan memudaratkan diri Izzati, maka saya sebagai kaunselor tidak akan teragak-agak untuk bawa isu tersebut kepada pihak berwajib. Boleh faham? Tapi saya nak tanyalah Cik Atifah, apa maksud memudaratkan tu lah? Saya kurang pasti. Memudaratkan tu dia macam ni. Contohlah Izzati ada masalah tekanan ataupun stres ataupun kena bully dekat UUM sebagai contoh. Jadi Cik Izzati bawa isu tu kepada saya dan kes bully yang Cik Izzati kongsikan kepada saya tu agak berat sehingga boleh melibatkan nyawa Izzati terancam oleh kes bully tersebut sebab Izzati dibuli ni. Jadi saya sebagai kaunselor apabila saya tahu saja Izzati dibuli, saya tak boleh berdiam diri.
saya perlu bawa isu tersebut kepada pihak UUM. Sebagai contoh, warden asrama, pensyarah ataupun pihak kaunseling UUM sendiri. Dan yang paling penting adalah ibu bapa Izzati sendiri. Mereka wajib tahu. Okey, baiklah, saya faham. Jadi semua tu buat adalah untuk saya lindung Izzati sebagai klien saya. Boleh faham? Faham. Okey. Okey, baiklah. Baiklah, Izzati ada hak tau dalam sesi kaunseling ni. Hak apa tu Cik Atifah? Okey, hak dia ialah Izzati ada hak tahu bila-bila masa sahaja Izzati kalau rasa macam nak berhenti daripada melakukan sesi, Izzati boleh bagi tahu saya Izzati dah nak stop sesi. Kita boleh ikutlah apa yang Izzati mahukan. Okey, baiklah. Saya faham. Okey, baiklah. Okey, hari ni matlamat sesi kita nak kenal-kenal saja dulu. Okey, kita nak selesa dulu antara satu sama lain. Tadi Izzati cakap Izzati belajar dekat UUM. Izzati macam mana dekat UUM tu, ada ramai kawan tak? Tak ramai sangat tapi adalah dalam 2-3 orang je. Dalam 2-3 orang. 2-3 orang tu semua memang rapat ke biasa-biasa saja? Rapat lah, betul-betul rapat lah. Betul-betul rapat. Adakah mereka sama kursus dengan Izzati atau tak? Oh, tidak. Oh tidak, semuanya berlainan kursus lah. Ya. Jadi rapat dengan diorang tu atas sebab apa? Selalunya kita rapat dengan kawan ni ada perkara yang akan merapatkan kita tu, macam mana? Rapat sejak daripada matrikulasi lagi lah, sebelum masuk UUM lah. Oh, jadi sebelum masuk Universiti Utara Malaysia, Izzati sama belajar dulu dekat matrikulasi. Dan kawan-kawan daripada matrikulasi pun terus dapat UUM jugalah. Ya. Oh, baguslah, sama-sama dapat sambung degree di tempat yang sama lah. Ya. Okey, jadi tak ada masalah lah dengan perhubungan dengan kawan-kawan, okey je lah. Tak ada masalah lah setakat ni. Masalah. Jadi bila ada masalah apa-apa, adakah Izzati berkongsi dengan mereka? Ya. Segala masalah saya akan kongsilah dengan kawan-kawan saya. Oh, adakah mereka buat perkara yang sama dekat Izzati? Ya betul. Kita orang saling mengongsi lah. Saling berkongsi masalah lah. Jadi kalau boleh kata macam sepanjang kehidupan sebagai pelajar dekat UUM tu, Izzati banyak masa dengan mereka lah. Ya betul. Okey. Alhamdulillah, bagus. Baiklah, Izzati ada berapa adik-beradik tu? Saya ada 11 orang adik-beradik. Ada 11 orang, ramai Ya betul, ramai. Meriah. Seronok ramai-ramai ni, bila raya tu utamanya ramai, meriah, taklah rasa sunyi kan? Ya betul. Izzati anak yang keberapa tu? Saya anak yang ke-7. Anak yang ke-7 daripada 11 orang adik-beradik. Okey, jadi ada berapa orang abang, kakak ke macam mana? Saya ada 3 abang, 3 kakak. 3 abang dan 3 kakak. Dan yang paling bawah sekali? Perempuan umur 11 tahun. Oh, perempuan umur 11 tahun. Dalam adik-beradik 11 orang ni, Izzati paling rapat dengan siapa sekali? Dengan kakak atas saya lah. Dengan kakak atas, kakak tu umur berapa? Umur 23. Oh, So, tak jauh beza lah. 21, 23. Okey. Ya. Jadi kalau beza rapat dengan kawan dengan rapat dengan kakak tu, apa beza dia? Dengan kakak tu lebih macam more detail lah. Kalau cerita masalah tu lebih detail lah. Wah, kira masalah personal tu memang selesa lah cerita dengan kakak berbanding dengan kawan-kawan. Ya betul. Oh, okey. Okey, baiklah. Jadi Izzati belajar dekat Universiti Utara Malaysia. Dan Izzati ada dalam 2-3 orang kawan yang daripada matrikulasi dah belajar sama-sama dan sambung degree sama-sama dekat UUM. Jadi bila dekat UUM pun rapat lah. Okey, Izzati ada 11 orang adik-beradik, betul tak? Betul. Dan Izzati anak yang ke-7. Ya. Izzati ada 3 orang abang,
3 orang kakak dan adik Izzati yang paling kecil adalah berumur 11 tahun. Iya, Okay, betul. tadi Izzati ada cakap Izzati rapat dengan kakak. Ya. Kakak tu masih bujang ke? Ya, masih bujang. Oh, Masih belum masih berkahwin. bujang. Nanti kalau kakak kahwin sedih lah Izzati. Sedih lah. Sebab paling rapat dengan kakak kan. Okey, okey, okey. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita dah sama-sama kenal dan saya pun dah tahu sedikit latar belakang Izzati. Jadi, untuk hari ini itu sahaja yang kita akan buat dan kita akan teruskan sesi ini dan saya akan terus buat lebih mendalam untuk tahu apa-apa lagi masalah ataupun isu yang Izzati ingin bawa pada sesi yang akan datang. Izzati okey ke kita nak tamatkan sesi dah ni? Okey, setakat ni saya okey lagi lah. Okay, ya. Okay, kalau Izzati ada apa-apa masalah, Izzati boleh terus hubungi saya dekat nombor yang saya sudah pun bagi dekat Izzati. Okay? Okey, baiklah. Okay, untuk sesi yang akan datang, kita akan bincang bersama-sama nanti. Suka untuk saya beritahu juga Izzati, kita akan buat sesi ni dalam 3 hingga 5 sesi tau. Jadi Izzati akan jumpa saya dalam tempoh tersebut. Tetapi jika Izzati ingin berhenti, boleh bagi tahu saya. Okay? Okey, baiklah. Okay, baiklah. Okey, kita tamatkan sesi dulu ya. Terima kasih Zati sebab sudi datang jumpa saya. Sama-sama. Okey, bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, macam mana hari ni? Sihat? Sihat? Okey je. Puasa lagi lah ni? Puasa-puasa. Masih lagi berpuasa, masih lagi kuat. Alhamdulillah. Sahur tadi makan apa ya? Sahur tadi saya sahur nasi. Lepas tu ada sambal udang. Patutlah awak nampak macam ceria je. Masih kenyang lagi ya? Betul-betul masih lagi kenyang. Siang lagi masih lagi rasa lagi kekenyangan sahur tu. Alhamdulillah. Macam mana keadaan sekarang? Selesa? Alhamdulillah selesa okey. Okey. Sebelum kita mulakan sesi, eloklah kita berkenal-kenalan lah terlebih dahulu supaya kita lebih selesa lah orang kata antara satu sama lain. So sebelum tu saya nak perkenalkanlah diri saya. Nama saya ialah Izzati iaitu kaunselor pelatih awak pada hari ini. Okey, boleh saya tahu apa nama awak, asal mana, umur berapa? Okey, nama saya Nur Atifah binti Zainal Abidin. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal dari Pulau Pinang. Oh, orang Pulau Pinang. Anak mami lah ni. Mak dan ayah saya dua orang Melayu je, jadi tak ada lagi mami dekat saya. So bolehlah saya panggil Cik Atifah lah. Lebih selesa lah. Ya, boleh. Saya nak tanyalah Cik Atifah sebelum ni pernah ke menghadiri sesi kaunseling individu ni? Sebelum ni pernah sekali je. Lama dah. Kalau macam tu Cik Atifah rasa kaunseling individu ni apa sebenarnya? Sebenarnya saya buat sesi saya pergi dekat kakak tu, sesi kaunseling tu sebab dia minta saya untuk jadi klien dia sebab dia tengah praktikal kot masa tu. Saya pun tak pastilah benda tu apa. Lepas tu okeylah pergi sembang-sembang, lepas tu dia tanya saya ada tak apa-apa problem. Jadi kita sama-sama kongsi macam tu je lah. Okeylah. Oh, okey. Tapi saya nak tambah sedikit lah. Kaunseling individu ni adalah orang kata satu proses interaksi melibatkan kaunselor dan seorang klien nak menyelesaikan masalah yang dibawa oleh klien itu sendirilah. Setakat ni Cik Atifah faham lah. Faham? Okey, oleh itu saya
sebagai kaunselor Cik Atifah pada hari ini akan berperanan lah untuk mendengar segala cerita daripada Cik Atifah, dan saya berharap Cik Atifah juga akan menceritakan cerita yang benar lah. Baik Cik Izzati. Okey, baiklah Cik Atifah. Tapi sebelum tu Cik Atifah tak perlu risau. Sebab segala yang Cik Atifah sampaikan kepada saya ni adalah menjadi antara rahsia kita berdua sahaja, dan Cik Atifah tak perlu risau kerana rahsia ini tidak akan disampaikan kepada sesiapa sahaja kecuali perkara tersebut memudaratkan Cik Atifah. Dan perkara itu saya akan bawa kepada pihak berwajib lah. Setakat ni Cik Atifah faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Memudaratkan saya, maksud dia tu macam mana memudaratkan saya tu? Contohnya macam Cik Atifah cuba untuk mencederakan dirilah. So saya akan bawa kepada pihak polis contohnya, ataupun jika Cik Atifah masih lagi di bawah tanggungjawab ibu bapa, akan diberitahu jugalah kepada ibu bapa Cik Atifah itu sendirilah. Oh macam tu. Okey, saya faham. Okey, bagus. Okey, matlamat sesi untuk kita pada hari ini adalah untuk membina hubungan lah supaya kita lebih dekat lah orang kata. So, saya harap Cik Atifah juga selesa lah dengan sesi kaunseling pada hari inilah. Cik Atifah okey? Okey. Cuma rasa macam tak okey sangat sebab online ni kan. Oh, Cik Atifah masih belajar di rumah lah kiranya. Tidak balik universiti. Saya masih lagi ODL dekat rumah sebab kalau balik nanti tak boleh balik raya. Oh, begitu. Okey, sebelum kita teruskan sesi, saya nak ceritalah bahawa sesi kita ni akan berjalan selama 30 minit hingga 40 minit sahaja. Sekiranya masalah Cik Atifah itu tidak dapat diselesaikan pada hari ini, kita akan bawa sesi ini pada hari yang lain yang kita akan tetapkan bersamalah. Okey, kalau macam tu Cik Atifah dah bagi tahu tadi saya, Cik Atifah masih belajar. Boleh saya tahu sedikit lah setakat ni macam mana belajar sejak COVID ni? Belajar COVID ni dekat rumah ni, sebenarnya bila belajar ODL ni kerja lagi banyak sebenarnya daripada kita face to face. Jadi sebabkan sekarang dah semester 4, kalau nak compare dengan semester lepas lagi busy lah. Semester ni macam masih lagi under control lah orang cakap. Setakat ni pengurusan untuk siapkan segala kerja masih teratur lah? Ya, Ataupun masih lagi teratur sebab belum banyak lagi. Oh, belum banyak lagi. Cik Atifah ambil kos apa ya? Boleh saya tahu? Saya kos logistik. Oh, logistik. Budak-budak pandai lah ni ya. Tak adalah. Biasa je. Boleh saya tahu Cik Atifah ni anak keberapa? Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Anak kedua. Paling rapat dengan siapa? Anak keberapa? Saya paling rapat dengan kakak. So, kiranya kalau segala masalah tu akan rujuk kepada kakak lah? Ataupun tidak? Ya. Masalah yang terlalu macam personal tu tak lah. Tapi kebanyakan dekat kalau nak pergi macam nak keluar ke, nak buat apa ke, memang dengan kakak tu dia lagi selesa lah berbanding dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kakak lagi selesa. Oh, daripada gaya Cik Atifah cerita ni nampak sangatlah Cik Atifah tu sangat rapat dan sangat sayang lah pada kakak Cik Atifah itu sendiri ya. Betul-betul. Sangat sayang, sangat rapat. Okey, Cik Atifah. Nampaknya sesi kita hanya tinggal lagi 5 minit. So, pada awal-awal tadi kita dah mulakan sesi berkenalan secara ringkas. Nama Cik Atifah, umur, tempat kelahiran dan sebagainya lah. So, saya ingin terangkanlah balik apa itu. So, saya juga telah terangkan apa itu kaunseling individu dan juga etika kerahsiaan lah.
Sebelum tu saya ingin ingatkan kembalilah bahawa etika kerahsiaan ini adalah segala masalah hanya kita berdua sajalah tahu. Tapi jika ia membawa kemudaratan, saya akan memaklumkan kepada pihak berwajib. Selain itu juga, kita telah tetapkan matlamat sesi kaunseling kita pada hari ini ialah untuk membina hubungan agar lebih selesa. Okey, sebelum kita tamatkan sesi, ada apa-apa soalan yang Encik Atifah ingin kemukakan? Setakat ni tak ada kot. Tak ada. Okey, kalau macam tu baiklah. Saya akhiri sesi kita pada hari ini dan berjumpa untuk sesi akan datang. Apa-apa saya akan maklumkanlah mengikut kesesuaian waktu untuk lakukan sesi pada seterusnya lah. Kalau macam Okey, tu, Cik Izzati. saya tutup sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.